Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali ke rancangan The Sahabat. Bersama saya Ejen Syahid, Saya Syazwan Yunus. Khairil Amri Abdul Hamid. Haikal Nasir. di mana kita akan kongsikan ilmu pengetahuan yang telah kita raih dan juga pengalaman hidup kita. Semoga anda semua dapat manfaat daripada mendengarnya dan menontonnya. So stay tuned. Selamat kembali ke rancangan The Sahabat, di mana kita ada #podcastil Jannah. InsyaAllah itu kita punya orang kata cita-cita Cita-cita InsyaAllah. I think kalau you all balik pada episod ke nombor 1 ke nombor 2, kita ada ceritakan lah kenapa kita set up The Sahabat. Yep. Salah satu matlamatnya adalah untuk kongsi ilmu. Kenapa kita nak kongsi ilmu dalam platform ni? Pasal kita kalau boleh orang dapat manfaat, dan jika anda dapat raih manfaat, harapnya dia jadi satu bekalan untuk kita juga di hari nanti, Betul. insya-Allah. Amin. Okay, sekarang kita episod ni dia hangat sikit dengan panjang sikit. Jadi kita nak terus masuk ke bahagian ketiga ni, di mana tadi bahagian kedua kita ada ceritakan orang kata tu perkongsian Ustaz Airil, di mana beliau hadapi kes-kes perceraian daripada pasangan dan punca-punca yang dalam kita dapat lihat, ataupun dia bukan ni disclaimer kita tak ada dia punya data, ataupun kita tak ada buat demi research. Dia based on kita punya pendapat peribadi dan pengalaman peribadi. Okay, so boleh sambung Ril. Apakah punca-punca tadi kita cakap kita dah tentang cakap pasal antara punca perceraian. Antaranya adalah kecurangan, kemudian kerana anger management ataupun communication yang tak breakdown. breakdown. Kemudian financial pun ada. Financial kita belum sentuh. Okay, nanti. Kemudian campur tangan keluarga. Dan yang terakhir red flag Red flag kira abusive dan drugs Okay. Faham. So kita masuk yang ketiga dulu, financial. Okay. Financial, Dari segi financial, biarlah biasa kita faham tentang pernikahan ataupun rumah tangga ni ada nafkah. Betul. Dan kita tahu juga kadang-kadang bila kita dengar wanita ataupun isteri pangkat lebih tinggi ataupun dapat gaji lebih besar. Macam mana tu dia punya orang kata tu demografik ataupun apakah punca tentang financial ni? Okay. Punca financial sama juga balik kepada episod yang lepas yang kita cakap tadi, bila kita untuk manage keuangan ni dia memerlukan ilmu juga. Kan kalau kita tengok macam kita tak boleh nak manage keuangan kita, that means kita nak kena minta nasihat daripada pakar keuangan. Tapi which is orang tak nak kan, ataupun orang rasa macam aku tahu dah nak buat. Bila dia rasa dia tahu nak buat, then alternatively dia akan cari jalan yang lain which is jalan yang lain untuk menutupi jalan ini dia meminjam. Bila dia pinjam, dia akan jadi terus meminjam dan terus meminjam kalau dia tak dapat tutup perkara ni. Ada satu kes pasangan yang aku pernah lalui maknanya dia lalui. Mula-mula masa aku interview dari sudut sebab bila dia nak booking kita interview kan. Dah interview, lepas tu dah settle interview, sekali lagi 1 bulan lebih nak nikah, tak jadi tau. Dia mesej, dia kata, Ustaz, kita tak jadi bernikah lah, mungkin tak ada jodoh, Ustaz doakan kita. Tu aku pun saya doakan mudah-mudahan awak jumpa jodoh yang terbaik lah. Sekali lepas 2 tahun, lepas after 2 years, tiba-tiba ada orang booking, dan kemudian bila aku nak interview lagi, aku tengok nama macam, ini macam saya pernah interview yang satu pasangan lah. Tak nak cakap lelaki ke perempuan tapi seorang daripada dia lah. Jadi dia kata macam, Ustaz tak ingat ke Ustaz interview dia. Tapi masa tu pasangan, pasangan perempuan ni lain lah. Maknanya ni adalah pasangan lelaki lah. Dia kata, jadi Alhamdulillah Ustaz, mungkin doa Ustaz saya dapat jodoh. So aku pun macam, Alhamdulillah bagus lah kan. Sebagainya. Sekali bila then diringkaskan, dia dah bernikah, dah kahwin dan sebagainya. Lepas tahun setengah pernikahan, kemudian pasangan yang isteri dia dah mula minta pandangan, which is ni bagus lah daripada stage 1 lah. Dia tanya, Ustaz, saya ada masalah sebab saya baru tahu yang sejak saya kahwin dengan dia, dia tangguh
nafkah saya lah. Nafkah keuangan tau. Mana dia tangguh. Saya kerja, dia pun kerja. Tapi masalahnya bila saya dah kahwin baru saya tahu yang dia banyak utang. Dia banyak utang. Maknanya dia utang sana, utang sini. Jadi bila utang punya tempoh mungkin dengan sepupu ke, dengan saudara ke, dengan kawan, diorang minta dia, mungkin dia, yelah aku tak ada duit kan. Jadi in the end dia ni yang isteri cuba nak bantu bersama. Bagi kata orang tu bagi pinjam, bagi tak apalah settlekan dulu. Tapi bila satu sampai dia pun dah tinggal sikit lah simpanan dia. Jadi dia masa tu dia kata macam apa yang boleh buat. So saya salurkan dia pada channel yang minta pandangan daripada kaunselor untuk financial lah. Bantu. So dia kasih, then dia follow up lah agaknya. Bila dah follow up, dah lama tak contact, after 8 bulan dia message lagi. Dia kata Ustaz, sekarang dah makin teruk sebab suami saya dah start main judi. Cara pintas untuk dapat duit lah. So bila orang dah tak ada duit, dia akan fikir apa cara sekalipun lah, walaupun benda tu adalah benda yang haram. Jadi dia kata macam mana ni sekarang dia dah main, lepas tu dah addicted pula. Dia kata macam ni last ni mesti dapat macam gitu kan. Jadi ini then aku salurkan dia pada agensi stop penjudian tau. Kan ada kan agensi stop penjudian. So salurkan dia, aku cakap dia call lah dan minta tolong dengan orang. So dia call. So after that kira rumusan daripada cerita tu baru aku teringat balik macam mungkin sebab itulah yang first time tu tak jadi. Mungkin macam dia dapat tahu yang ini rupanya banyak hutang, jadi macam kalau kahwin macam mana pula. So that's why mungkin dia ambil jalan macam dah lah dengan you punya haluan. Maknanya dia financial pun ketika awal tu menjadi satu peranan yang penting mungkin ketika itulah. Jadi lepas tu dia jumpa jodoh dengan yang lain pula, dia ni mungkin tak tahu. Jadi dia pun tak bilang. Jadi sekali bila dah kahwin, benda tu menjadi satu bebanan lah. Dan boleh membawa kepada perpisahan lah kalau sekiranya tak dapat handle betul-betul kan. Because financial stress kita orang faham lah. Dia something yang stressful. Untuk siapa-siapa yang hadapi, especially kalau ada anak. Misalnya kata pasangan suami isteri, kalau tak ada anak mungkin komitmen dia kurang sikit. Tak cakap dia tak important tapi kurang sikit komitmen. Tapi kalau ada anak lagi lah, dia punya komitmen lebih kan. Itu daripada segi finances di mana kita kalau boleh nak kena cari yang pakar dia lah. Jadi kita faham. And talking about finances, aku pernah ingat dulu zaman kita orang kita ada kursus rumah tangga. Zaman kita orang. Korang ada? Ada kan? So sekarang ni dah kurang in the sense yang kursus ada lagi. Ada, tapi orang yang strongly encourage pergi. Betul. Ni yang kita nak share kepada sahabat-sahabat luar di sana. Di mana kita nak nasihatkan anda yang nak berumah tangga ni pergi kursus rumah tangga ni. Jangan tak pergi. Kenapa? Sebab kita orang bila kita pergi, kita dapat ilmu lah. Betul. Dapat ilmu macam mana nak handle cabaran rumah tangga. And part of it pun aku pernah ingat dia akan ajar ataupun dia akan share tentang finances juga. Betul. Macam mana nak manage your finances. Betul. So that's where I feel this kursus rumah tangga ni very important for you all to attend. Betul. Dia bukannya lama pun dia punya kursus. Ada yang I saw sometimes buat 2 hari. Sebab tu kalau ada 10 ilmu yang diajarkan, mungkin dapat 1-2 pun dah kira dah cukup bagus lah. Sebab memang ilmu keuangan ni penting lah untuk diatur. Sebab bila sometimes zaman sekarang pressure. Bila nak kahwin, mungkin tengok kawan kahwin besar, kita pun nak kahwin secara besar-besaran. Dah banding Nak banding, then kita nak do something. Then bila kita dah kahwin pula, kawan aku dah ada rumah. So kalau kabut nak move for something yang terus big. Lepas tu terus aku ada kereta, aku nak ni. Jadi bila kita punya pendapatan begini, kita punya pinjaman dan pembelanjaan begini, then macam mana kita nak cover that thing kan. Betul. So this is benda-benda yang perlulah untuk diperhatikan. And then persefahaman antara suami isteri pun penting dalam how you manage your finances. Pasal biasalah kadang-kadang kita dengar kata duit dia, duit aku. Itulah tapi nak kena ada persefahaman. Tak ada duit dia, duit aku. Macam gitu Macam mungkin kalau dari sudut awak pakar dalam dari sudut masakan kan. Jadi maknanya dia macam berdasarkan awak punya kajian sendirilah beli dekat kedai dengan masak dekat rumah, mana lagi safe? Kalau kat rumah lah, masak sendiri lagi safe. Masak sendiri lagi safe Tapi tengoklah, mungkin zaman sekarang kan semua sibuk bekerja kan. So untuk convenient, semua nak cepat, order.
Order dari GrabFood atau Foodpanda apa ni semua Tapi kan. belanja besar juga tau. That's the Kalau thing. order je. Contoh kalau satu hari kau spend makan taklah 2-3 orang punya makanan. I think can reach up to $50. Betul. 50 times 6 days ke apa? 300. Betul. Kali 4 1,200. So 1,000 tu just for itu mungkin for lunch. Dinner, breakfast, dah berapa tu? Times 3 lah. Kalau satu hari tu 150, times 6 dah berapa? 450 satu hari. So benda ni kadang kita terlepas pandang. Betul. Jadi kita nak kena try to okay, apa yang boleh cut down kita cut down. Have to lah. Macam gitulah, macam dah no choice. Daripada kau nak kerja lagi, kerja part time, kerja apa ni semua kan. Nak more income kan. Try to tengok balik kita dengan finance semua, mana boleh cut down, cut down. Nak kena telan lah ni benda. Betul. Kalau macam Haikal pula, macam contoh macam orang nak mendirikan rumah tangga kan. Then don't refer to you macam, kita perlukan cameraman, video man. So, you selalu recommend orang macam the budget or you give macam, no, aku punya ni kau kena gini macam mana? Tak, selalunya saya akan bila dia inquire tu, one of the few questions that I will ask is apa budget diorang. Jadi kalau diorang cakap budget diorang let's say 3,000, okay, itu safe lah untuk diorang untuk belanja. Tapi ada yang juga segelintir yang tak tahu budget. Yang tak tahu budget tu agak worry lah. Kalau diorang cakap diorang tak tahu budget. Either diorang tak cukup matang dalam segi buat research dalam market ni, atau diorang saja nak aku ada cukup ini je lah, mungkin kau mahal sangat aku cari orang lain, macam gitulah. Jadi saya tak push lah. Saya tak push. Saya tak push. Jadi kalau saya cakap, kalau ini package saya, kalau mampu ambil lah. Kalau ada yang lebih, you can upgrade ke apalah, it's up to you. Pasal risau juga kadang-kadang mungkin bila yang nak mendirikan rumah tangga, diorang belum berkemampuan dan diorang loan. Banyak cerita. So this is benda yang kalau tak dapat nak bayar balik tu, itu pun alam perkahwinan yang pertama adalah mensettlekan hutang pertama. Tu belum nak ada rumah, belum nak apa lagi kan. Betul. So that's why financial pun main peranan yang sangat penting. Ya, itu sangat penting lah. Tu yang tadi nombor 3, nombor 4 apa tadi? Lepas tu Campur tangan keluarga. Campur tangan keluarga. Ini adalah juga campur tangan keluarga, which is bila mungkin bila, sebab tu bila kita dah yang ada mungkin dia membesar dalam keluarga yang rapat. Jadi bila dia rapat keluarga, ada yang keluarga yang rapat, dia bila nak mendirikan rumah tangga, ada pernah satu kes tu, nak nikah kan. Lagi 7 hari nak nikah, dan kemudian bergaduh tau. Tapi ni diorang bilang saya lah, bergaduh. So just because of bergaduh sebab nak apply BTO. Nak apply BTO because satu keluarga yang sebelah sini dekat east side, dan satu lagi dekat macam area-area central ni. Jadi dia ni nak dekat dengan mak dia, dia ni nak dekat dengan mak dia. Itu pun jadi masalah. Jadi isu. Dan lepas tu terus dia cakap, okay, sana tak ada BTO apa. Dan dia kata, tak apa, ambil yang resale. So benda tu je dah jadi. Saya sebelum kahwin ada experience ni Ustaz, dengan pasangan saya. Tapi saya sebagai gentleman saya mengalah. Give in lah. Tapi awak kan memang pilih yang dekat. Yelah, Tampines dengan Simei apa kan. Jadi nak mana nak pergi Simei ke nak pergi Tampines? Dekat lah, tapi dah jauh sangat. Tak adalah macam teruk sangat. Tapi adalah juga. Pasal apa, masa yang saya nak apply BTO tu, ada satu BTO betul-betul kat sebelah rumah mak saya. Dekat Tampines. Dari satu dekat rumah saya sekarang ni lah. Tapi jarak antara Simei dengan rumah sekarang dengan Simei lagi dekat. Tapi yang kenapa tak nak pergi apply yang dekat rumah mak je? Tak boleh ke? Tak boleh. Kalau rasa macam pada isteri saya waktu tu cakap, kalau dekat sangat tak rasa macam, tak rasa kan yang rasa rindu. Bukan kira macam nak biar kita rasa independent sikit. Biar dia jauh sikit. Tapi orang kata kalau dekat bau busuk, jauh bau wangi. Ambil gitu. tuas lah. Tuas jauh sangat. Itu dah kat industrial. Tak ada rumah pun kat situ. So tadi tentang campur tangan rumah orang luar, I mean orang luar pula, family. Family di mana that's why yang tadi kita share jugalah, kita nak kongsi kita punya, orang kata tu masalah ataupun rumah tangga punya isu ni, kita nak kena tactful lah.
Betul. Jangan macam semua main tabur je, semua main nak share je. Tu kita takut dia punya repercussion. Mungkin antara tips yang saya boleh kongsi dalam bagi mereka yang baru berumah tangga lah kan, yang dah lama mungkin alhamdulillah dah sukses lah. Bila kita ada sesuatu perkara yang kita rasa kurang selesa ataupun kita perlukan untuk beritahu kepada keluarga sebelah pasangan, yang terbaik biar pasangan yang bagi tahu. Maknanya biar kita bincang dengan pasangan, agak-agak okey tak untuk sampaikan. Sebab bila pasangan yang bagi tahu, dia in the end itu mak ayah, itu kandung dia sendiri. Diorang gaduh macam mana pun diorang tetap akan okey. Jadi biar sampainya daripada satu pihak lah, daripada kita yang masuk cakap. Mungkin nanti ibu ayah mertua, walaupun hukum dia sampai mereka adalah sampai kiamat, mak mertua dan bapak mertua kan, tapi nanti penerimaan dia mungkin implikasi dia berbeza. Jadi biar yang anak kandung settlekan, yang ni settlekan. So dia lebih tahu macam mana environment keluarga dia. Betul. Tapi dia tahulah macam mana nak sampaikan, dan apa yang dia sampaikan tu tak nampak sangat macam biasness lah. Tapi dia know how to tackle the problem itself lah. Ini satu tips yang baik ni daripada Ustaz. Pasal memang agree ada anak kandung ni, kita ada orang kata tu Rapport, ada perhubungan pertalian darah. Betul, silaturahim. So silaturahim tu very strong lah. Yes. Dan kita kalau nak sampaikan satu message ni kepada ibu bapa kita sendiri, mungkin kita tahu mak bapak kita macam mana, kita tahu masa-masa yang pun nak kena pilih masa yang sesuai lah. Bila kita nak share ataupun nak kongsi satu berita ke, satu masalah ke, dan seterusnya. Jadi yang sampaikan adalah anak kandung sendiri. Betul. Itu yang terbaik takut lah. yang like mertua pula nanti jelah susah sikit kan. Betul. Pasal kita nak kena faham yang upbringing kita orang masing-masing berbeza. Betul. Kita orang kata tu dibesarkan dalam keluarga macam gini. Betul. Mungkin pasangan kita dibesarkan dalam keluarga macam itu. Tak sama. Betul. Ada yang mungkin semua open. Aku boleh berbual je, tak kisah. Kita okey, relax je. Ada pula yang selalu macam mungkin saya nak rasa dia ni macam kasar. That's why kita kan nak faham lah. Tak faham cara yang dia ni buat memang keluarga dia macam ni. Dia memang buat macam buat lepas ataupun buat pada dia normal, keluarga dia normal. Cuma masuk kat lagi satu family, ni kasar ni. So that's where dia nak kena faham lah kan benda-benda ni yang personally aku rasa the bottom line kan, pasangan tu nak kena very strong together. Betul. Tu yang aku punya own opinion pasangan tu sendiri. Pasal cabaran daripada luar tu ada je. Mungkin bapak mertua cakap asal dia macam gitu dia cakap asal dia macam gitu So betul. pasangan ni kalau kuat, dia akan boleh kasih alasan taklah dia macam gini. Dia memang macam gitu. Actually dia bukan kasar dia ke. Dia menyebelahi pasangan dia sendiri lah. Dia bukan kasar ke, dia bukan apa. Dia tak ada niat pun nak macam kurang ajar ke apa. So yalah, dia kalau pasangan tu sama sehati sejiwa, pada pendapat aku insya-Allah dia lagi strong and you can go through whatever challenges together lah. Cuma nak kena satu hati lah. Betul. And also ada tadi satu tips yang untuk yang keluarga, dan kemudian yang kedua tolak ansur lah. Tolerate memang sangat penting, dan yang ketiga yang point aku ni bukan nak promote tapi memang dianjurkan dan digalakkan kena ada niat dan kena ada perancangan untuk ada rumah sendiri. Itu memang penting. Sebab tu kita bukan nak promote kan. Tapi kalau nak juga boleh tanya je Syahid. Sebab apa? Memang untuk permulaan mungkin kita dari fasa belum kemampuan, tinggal kena ada cara sendiri. Maknanya kita kena, bila kita berada di tempat orang, kita kena walaupun keluarga, beradab kan, jaga akhlak dan sebagainya. Bukan kata lepas keluar tak jaga akhlak lah. Tapi dia punya untuk membina keluarga tu sendiri, limitation dia adalah kurang. Dan kemudian segala perkara gerak-gerik kita diperhatikan. Jadi bila kita dah ada satu tempat yang sendiri, the privacy is there. Dan itu adalah salah satu daripada nafkah yang penting. Untuk nafkah zahir yang perlu diberikan kepada pasangan, iaitu tempat tinggal yang selesa, yang boleh mudah untuk dia bergerak dan mereka tinggal bersama lah. Itu sangat penting lah. Itu satu, kalau saya nak balik kepada cerita yang macam mana saya kenal isteri. Bapak mertua saya memang kita letakkan satu kriteria. Kalau kau nak kahwin dengan anakku, masa fasa pertunangan tu, kau kerja, kau apply di rumah. Jadi dia tahu time tu dia cakap tengah baca pancing lah.
Agaknya Ustaz. Dalam tengah mancing tu dah ada message juga cakap. Okay. Sampaikan message Indirect cakap, okay, kau nak kahwin kau beli rumah dulu. Aku nak tengok kau commit. Macam itu. Faham. And memang itu yang diajarkan lah. That's why kadang-kadang kita nampak budaya orang Arab kadang-kadang dia dah sediakan dah. Kita dulu bila belajar kat Mesir tu kan. Dia sebelum kahwin tu, diorang dah sediakan rumah, dah ada semua yang kira peralatan semua dah cukup lah. Tapi ada culture yang budaya pula dia memang macam kata orang tu bila dah kahwin kena tinggal sama ramai-ramai tau. That's why sebab tu culture pun main peranan bila kita pilih siapa pasangan kita. Culture main peranan. Tapi kalau macam dekat negara kita Asia Tenggara dia lebih kepada at least ada satu kecil pun tak apalah, tapi yang penting kita mudah untuk mengatur langkah. Macam mana ibu ayah kita dulu pun nakkan rumah sendiri. Betul tak? Maknanya macam sebelum tu dorang pun bila tinggal rumah ibu ayah dorang pun dorang kalau boleh nak ada sendiri. Tapi dorang bila kita dah kahwin, dorang pun mengharapkan kita tinggal dengan dorang. Tapi dalam masa yang sama kita pun ada pembinaan. Cuma bila dah tinggal sendiri, jangan lupa kita punya ihsan pada ibu ayah, jangan lupa. Macam ni masalah dia, Ustaz tu tinggal, ini peluang aku ambil word Ustaz ni untuk aku tinggal sendiri. Lepas tu ibu ayah ditinggalkan, terbengkalai macam gitu. Tak ziarah, tak jaga, tak ambil berat, tak kata orang tak telefon tanya khabar. So itu pun main tak boleh lah. Sedemikian kan. Ya, okay. So dalam bahagian yang ketiga ni mungkin satu soalan yang terakhir Okay. Boleh share tak Ril apa kau punya tips ataupun nasihat untuk pasangan muda yang nak mendirikan rumah tangga ataupun baru sahaja mendirikan rumah tangga? Okay. Bagi mereka yang nak mendirikan rumah tangga, nasihat saya adalah mendalami ilmu agama. Sangat penting. Sebab bila kita dah mendalami ilmu agama, asas kita dah kuat, kemudian kita dah ada ilmu tersebut, kita boleh, sebab kita ni bagi lelaki khususnya lelaki lagi dia akan menjadi imam kepada ahli keluarganya. Dan dia juga akan jadi penerajui bahtera bagi ahli keluarganya. Kemana kita nak bawa keluarga kita? Adakah kita nak bawa keluarga kita ke arah enjoy untuk di dunia sahaja, mengejar kekayaan di dunia tapi melupakan akhirat? So kita nak yang hadaf ataupun tujuan visi kita kat dunia ni adalah mencocok tanam di dunia dan kemudian jumpa di dalam syurga sana. So itu sebenarnya yang disuruh. Sebab berdasarkan ayat Quran Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dan peliharalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Yang mana bahan bakar dia merupakan manusia dan batu bata. Jadi Allah tak suruh kita je selamatkan diri kita daripada api neraka. Allah suruh kita yang beriman jaga ahli keluarga kita dan pastikan mereka masuk ke dalam syurga lah. Kalau tak masuk neraka, masuk syurga. Jadi pengharapannya adalah, nasihat saya bagi mereka yang bakal mendirikan rumah tangga adalah dalami ilmu agama. Daripada ilmu agama tu kamu akan dapat hukum hakam, ilmu ibadat, amalan dan juga akhlak yang baik, insyaAllah. Dan begitu juga dengan yang sudah mendirikan rumah tangga pun teruskan dengan mendalami ilmu-ilmu yang perlu dicapai. Sebab ilmu Allah ni seluas lautan yang terlalu banyak. Dan sentiasa dekatkan diri dengan Allah, sebab hati kita ni berbolak-balik. Walaupun kita kahwin dah lama, kita rasa kita akan, macam tadi kita dah bincang pasal jodoh kan, kekal. Tapi ya muqallibal qulubi wal absar, tapi qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kita dalam agamamu dan juga ketaatan padamu. Hati ni dia boleh kejap atas, kejap bawah. So minta kepada Allah SWT untuk pelihara keluarga kita daripada segala anasir-anasir nafsu dan juga iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan. Itulah. Terima kasih banyak atas perkongsiannya. Semoga ia bermanfaat untuk orang kata tu newlyweds ataupun orang yang nak berumah tangga. InsyaAllah. Alright, jika anda rasa perkongsian kita ini ada manfaatnya, tolonglah share
like dan subscribe kita di YouTube channel kita The Sahabat, dan kita ada dekat Spotify juga. Jadi untuk anda yang mungkin tengah driving, kita nasihatkan dengan Spotify lah. Pasal nanti kalau Driver tengok baik, YouTube takut membahayakan jalan raya kan. Betul. Jadi kalau kat rumah dengan family, pasal kita punya perkongsian ni semua family friendly. Yes. Dia semua kita PG. Tak PG pun family. Kalau family apa? FM. FM betul tak? Tak. Tak tahu lah. Yang penting dia semua insyaAllah family friendly. Boleh tengok dengan keluarga dekat YouTube, kat rumah kalau nak. And boleh follow kat mana lagi? Di Instagram dan juga di TikTok. Dan Dan kita- juga tag. Tak ada. Tak ada. Right, okay. So Alhamdulillah kita dah selesai episod yang ke-10. Jadi nantikan episod-episod yang akan datang. InsyaAllah dengan doa dan sokongan anda, kita akan teruskan perkongsian kami ini. Right, dan insyaAllah jumpa di episod yang akan datang. Rancangan The Sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.